insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk petang ni kita akan sambung lagi, iaitu kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku tahun ke-5 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah, dan kita akan tengok pada muka surat 133. 133. Okey. Ibu boleh tengok muka surat 133. Semalam kita dah bincang dah tentang Sariyah Muhammad bin Maslamah tu. Dia bawa balik daripada peperangan. Kebetulan dia berjumpa dengan Sumamah, seorang menteri besar daripada Yamamah. Lalu dia tangkap Sumamah ni dan diikat di masjid. Asbab daripada tu akhirnya Sumamah ni masuk Islam. Bila Sumamah masuk Islam, maka Sumamah ni sebagai menteri besar, dia telah sekatlah semua makanan-makanan yang dieksport daripada Yamamah ke bumi Madinah, ke bumi Mekah. Orang Quraisy, orang Mekah, makanan mereka kebanyakannya diimport daripada Yamamah, satu negeri, wilayah Yamamah. Jadinya kerana makanan mereka dicatu, ekspor dan import tu tak berlaku, maka menyebabkan orang-orang Mekah ni kehilangan bekalan makanan. Apa yang berlaku? Menyebabkan orang Quraisy terpaksalah merendahkan diri mereka, turunkan ego dia, tulis surat, hantar kepada Nabi SAW, minta Nabi SAW bagi tahu kepada Sumamah supaya ditarik baliklah ekspor dan import makanan daripada Yamamah ke kota Mekah. Dan itu adalah salah satu strategi lah yang digunakan oleh Sumamah ni untuk membuatkan orang Quraisy ni mengiktiraf kerajaan Islam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini bukan kemuncak, ini baru permulaan. Kemuncak pengiktirafan itu adalah waktu Nabi SAW pada perjanjian Hudaibiyah nanti. Dia berlaku dalam fasa ni, tahun ni juga, tahun ke-6 Hijrah ni. Okey, baik, kita tengok muka surat 133, kita nak kenal sikit lah siapa Muhammad bin Maslamah ni. Orang yang berkongsi nama dengan Nabi SAW. Saya dah sebut sikit, iaitu asbab daripada ayahnya yang banyak bergaul dengan orang Yahudi Madinah, yang menyebabkan ayahnya yakin anak dia adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka diberilah nama anaknya sebagai Muhammad. Dan inilah sebagai satu isyarat sebenarnya, orang Yahudi memang tahu Nabi SAW itu adalah Rasul. Sebab apa? Dalam kitab dia terbukti bukan sekadar ciri-ciri Nabi tu, bahkan nama Nabi yang terakhir pun mereka orang Yahudi tahu dan dicatat dalam kitab Taurat. Sebab dalilnya, buktinya, iaitu Muhammad bin Maslamah ni ayahnya berkawan dengan orang Yahudi. Sebahagian daripada orang Yahudi, dia pun namakan anaknya dengan nama Muhammad dan mengharapkan anaknya menjadi Nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Okey, kita tengok jejak sahabat Muhammad bin Maslamah, muka surat 133. Muhammad bin Maslamah atau nama penuhnya Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin Adi bin Majda'ah Al-Ansari Al-Ausi Al-Harithi. Al-Ausi tu artinya dia bangsa Aus, orang Aus. Al-Harithu tu nama kabilah dia. Al-Ansari tu adalah merujuk kepada orang Ansar, orang Madinah. Dari sudut penampilan, beliau memiliki tubuh badan yang tinggi, tegap, berkulit putih kemerah-merahan dan tidak berambut. Beliau memeluk Islam di Madinah melalui Mus'ab bin Umair, lebih awal daripada Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az. Ini isyarat yang mana dia ni masuk Islam setahun awal sebelum kedatangan Nabi SAW. Okey. Sekarang dalam peristiwa hijrah, Rasulullah telah mempersaudarakannya bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita nak kenal sahabat Nabi daripada Madinah ni, kita tengok siapa yang dia disaudarakan. Sebab Nabi akan saudarakan orang Mekah ni dengan orang Madinah ni mesti sekufu. Nabi akan saudarakan orang Mekah dengan orang Madinah ni mesti sekufu. Sama ada dalam bidang-bidang yang mereka ceburi ataupun daripada latar belakang kehidupan yang sama. Itu cara Nabi SAW. Okay? Sebab apa? Sebab kalau ibu-ibu ingat lagi saya cerita dulu, mereka ni bukan sekadar disaudarakan, hanya sekadar dia ni orang Mekah, saudara orang Madinah, tidak. Mereka ni disaudarakan sampai tahap boleh mewarisi harta pusaka. Sebab itu Nabi cari yang betul-betul sekufu.
Sebab mereka ni dibenarkan untuk mewarisi harta pusaka. Sehinggalah hukum itu terbatal selepas berlakunya peperangan Badar. Barulah terbatal. Tapi dalam tempoh awal tu, itulah yang berlaku. Okey. Jadinya nak tengok siapa Muhammad bin Maslamah ni, apa kelebihan dia? Dia tengok, dia disaudarakan dengan siapa? Saya dah share kat sini. Dia disaudarakan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Persaudaraan ini adalah saling melengkapi kerana kedua-dua tokoh agung ini mempunyai kemahiran yang sama hebat di dalam ketenteraan. Dia ni salah seorang daripada panglima lah. Panglima perang Nabi SAW. Itu kelebihan dia lah. Dan Abu Ubaidah ni sebenarnya terkenal juga sebagai seorang yang disegani dari sudut pentadbiran dia. Dia adalah ketua yang dihormati. Dan itu juga adalah sifat kepada Muhammad bin Maslamah lah. Dia pemimpin yang dihormati. Boleh dikatakan beliau menyertai kesemua peperangan bersama Rasulullah, termasuklah perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Hanya perang Tabuk tidak disertainya. Itu pun kerana beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi pemangku baginda dalam mengurus pentadbiran di Madinah. Kan saya sebut tu. Dia ada watak panglima dan dia ada watak yang menyerlah, menonjol dalam bidang pentadbiran sebagai pemimpin. Sebab itu Nabi angkat dia menjadi pemimpin mewakili Nabi masa perang Tabuk. Tapi kalau dalam sirah, bila kata seorang sahabat ni, dia keluar berjihad dengan Nabi ni setiap mana ada perang dan ada dia, ini nak kata sahabat ni excellent lah. Sahabat ni excellent. Sebab apa? Pertama, terbukti keimanan dia. Yang kedua, terbukti dia punya semangat juang dia. Dan yang ketiga, terbukti keberanian dia. Okay, kalau dikatakan sahabat ni menyertai perang Nabi yang ni, hebat. Kalau dikatakan semua peperangan Nabi, semua dia sertai, dia paling hebat, excellent lah. Jadi, ni semua isyarat-isyarat lah kalau kita baca riwayat sejarah ni, selalu akan sebut macam ni supaya disebut macam tu kita faham dah apa mesej yang dia nak sampaikan. Okey, kemudian Muhammad bin Maslamah diberikan umur yang panjang sehingga sempat melalui zaman pemerintahan Muawiyah. Pada zaman Khalifah Umar Khattab, Muhammad bin Maslamah diberikan tugas untuk mengutip zakat daripada kabilah Juhainah. Apabila Khalifah menerima aduan tentang keengganan dan pembayaran zakat daripada mana-mana kabilah, Umar akan segera menghantar Muhammad bin Maslamah untuk menyiasat perkara tersebut. Pada hujung-hujung pemerintahan Khalifah Osman bin Affan dan awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Maslamah antara sahabat yang mengambil pendirian untuk berkecuali daripada peristiwa pembunuhan Khalifah Osman. Malah beliau juga tidak menyertai peperangan Jamal dan peperangan Siffin kerana pemerintahan Khalifah Ali semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Beliau meninggal dunia pada tahun 34 Hijrah, waktu usia 77 tahun pada zaman Khalifah Muawiyah. Gubernur Madinah ketika itu Marwan bin Hakam turut menyertai jenazah Muhammad bin Maslamah. Beliau dikurniakan 10 anak lelaki dan 6 anak perempuan. Okay, ini secara asas saja kita kenal siapa Muhammad bin Maslamah lah, antara sahabat Nabi yang terkenal sebagai panglima perang baginda Nabi SAW. Okay. Tapi terbuktilah kebijakan dia ni tawakuf. Tak berpihak kepada Osman dan juga tak berpihak kepada Ali ketika ada pergelutan politik lah pada waktu tersebut. Ni jenis orang yang bukan orang politik dia suka ambil tahu ni, ambil tak. Dia jenis orang yang tegak lah. Kebenaran macam ni lah. Kebatilan macam ni lah. Ni karakter dia lah. Muhammad bin Maslamah. Saya kalau sirah suka untuk cerita pasal tokoh ni sebab kita boleh belajar sesuatu daripada tokoh dan kita boleh fikir dan kita boleh lihat tokoh ni yang berjaya dan hebat ni kadang-kadang dia berkongsi karakter yang sama. Itu selalunya lah. Sebab tu kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat ni, macam itulah yang kita nak sudut pandang kita. Selain kita nak kenal dia, siapa dia ni, kita nak tahu juga apa karakter-karakter yang menjadikan dia berbeza dengan orang lain. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, buka surat 134. Perang yang ke-30 berlaku pada bulan Rabiul Awal ataupun Jamadil Awal, iaitu perang Bani Lihyan. Perang Bani Lihyan ni dia bukan perang
yang Nabi SAW lakukan serangan untuk kerana diserang oleh Bani Lahyan, tak Tapi ini boleh dikatakan sebagai perang menuntut bela. Sebab kalau ibu-ibu ingat lagi, selepas perang Uhud, ada satu perang tu berlaku bulan Safar tahun ke-5 Hijrah. Sahabat Nabi ada 10 orang yang dibunuh secara pengkhianatan di dalam peristiwa Ar-Raji'. Kalau ibu-ibu ingat lagi, ibu-ibu boleh tengok. Tahun ke-5 Hijrah, tahun yang ke-4 Hijrah tu ada satu peristiwa berlaku, iaitu peristiwa Ar-Raji'. Peristiwa Ar-Raji'. Muka surat berapa jangan saya share ya. Muka surat 96. Boleh tengok muka surat 96. Tahun ke-4 Hijrah ada satu peristiwa namanya peristiwa Ar-Raji'. Ba'at Marsad bin Abi Marsad tu. 10 sahabat Nabi dibunuh secara pengkhianatan. Ada satu kabilah datang, dia kata dia nak belajar agama. Jadi dia minta Nabi hantar sahabat-sahabat yang pakar bidang agama ni untuk ajar kaum dia. Sampai tengah jalan mereka bunuh. Jadi Nabi SAW, dia tahu sahabat-sahabatnya dibunuh waktu itu dengan kejam pengkhianatan. Nabi tak respon. Maksudnya Nabi tak ambil tindakan. Bukan tak ambil tindakan. Tapi waktu tu adalah waktu getir untuk Nabi. Waktu tu Nabi tengah diasak. Ada berlakunya kabilah Spring di waktu itu. Ramai orang nak serang Nabi. Waktu yang sangat tak sesuai untuk berperang dengan Bani Lahyan. Itu pertama. Yang kedua, Bani Lahyan ni perkampungan dia berhampiran dengan sempadan Mekah. Kampung dia berhampiran dengan sempadan Mekah. Nabi risau kan, kalau Nabi serang dia, nanti akan menjadi punca kepada peperangan dengan orang Quraisy. Masa tu Quraisy kuat. Dan Nabi SAW ni dalam keadaan baru kekalahan dalam perang Uhud. Jadi Nabi tak nak, kalau Nabi serang nanti akan berlakulah serangan balas daripada Quraisy kepada orang-orang Madinah. Jadi Nabi terpaksa diam hampir 2 tahun dan Nabi tuntut bela tahun yang ke-6 Hijrah. Itu pun adalah kerana selepas selesai Nabi SAW tu bila berlaku peristiwa perang Ahzab tu yang dalam perang Ahzab tu kan Nabi janji, lepas ni kita akan keluar dan kita akan berperang. Maksudnya bukan lagi defensif tapi adalah untuk attacking. Okey, kita tengok perang Bani Lahyan. Tentera muslimin kalangan orang Mekah 150 ke 200 tentera. Ketua Panglima Rasulullah. Pemangku Presiden Abdullah bin Umi Al-Makhtum. Seorang sahabat yang buta ni. Saya tanya ibu-ibu, macam mana sahabat buta ni Nabi angkat jadi pemimpin? Okey, hebatlah. Ini tanda Nabi muliakan. Nabi muliakan sahabat yang buta ni. Kenapa Nabi muliakan dia? Sebab Allah Ta'ala tegur Nabi ni dalam surah Abasa kerana berpaling daripada Abdullah bin Umi Makhtum. Jadi Nabi, masa dakwah tu Nabi berpaling daripada Abdullah bin Umi Makhtum. Jadi Allah tegur Nabi SAW. Jadinya asbab daripada teguran Allah tu, Nabi SAW ni lantik Abdullah bin Umi Makhtum ni pertama jadi muazzin Nabi selain Bilal. Dan yang kedua sebagai pemangku Presiden Madinah. Nabi muliakan. Ini akhlak. Kenapa akhlak? Sebab kebiasaan kita, kalau si fulan ni menjadikan kita, menjadi asbab kita dimarah orang lain, dimalukan oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, selalunya kita memang pangkah lah dia ni. Orang macam ni saya tak kawan lah. Sebab dia lah saya kena marah dengan bos. Sebab dia lah saya dimalukan di media sosial. Tapi Nabi tunjukkan akhlak Nabi. Kerana dialah Nabi ditegur oleh Allah, Nabi muliakan Abdullah bin Umi Makhtum. Itu lebihnya Abdullah bin Umi Makhtum. Dan itulah akhlaknya Nabi SAW. Lagi ditegur oleh seseorang ataupun sesiapa sahaja, orang yang menjadi asbab tu akan dimuliakan oleh Nabi. Okey, tengok. Lembah Ghurran ialah lembah yang menjadi saksi syahidnya 10 orang sahabat Nabi SAW. Dalam peristiwa Ar-Raji' yang telah berlaku sebelum ini, tahun ke-4 Hijrah. Ketika itu Bani Lahyan telah melakukan pengkhianatan terhadap Nabi dengan membunuh kesemua sahabat Nabi secara kejam dan licik. Ada 10 orang sahabat Nabi dibunuh dengan kejam. Namun, hasrat Nabi SAW untuk menutup bela ke atas mereka terpaksa dipendam dan ditangguhkan terlebih dahulu berikutan ancaman luar.
kepada Madinah ketika itu sedang memuncak. Lepas perang Uhud tu ada berlaku perang secara bertali arus. Kita panggil Arab Spring. Dalam tempoh 6 bulan ada 6 serangan bertalu-talu kepada kerajaan Madinah. Sebab itu Nabi tak keluar nak menuntut bela pada kematian tu. Jadi Nabi diam dulu. Apatah lagi perkampungan Bani Lihyan yang berada dalam perkampungan wilayah Hijaz agak berbahaya diserang kerana berdekatan dengan markas musyrikin Quraisy di Mekah. Kalau ibu-ibu tengok kawasan Bani Lihyan ni dia berhampiran sangat dengan kota Mekah. Jadi Nabi tak nak sebab Nabi serang tu akan menjadi kesan yang lain. Sebab Nabi sedar juga kekurangan senjata, kekurangan tentera tu akan memberi kesan kepada menang ataupun kalah Nabi dalam peperangan. Ni strategi strategi. Okey, ketika itu ialah waktu yang paling sesuai untuk Nabi menuntut bela apabila kekuatan musyrikin Quraisy semakin lemah. Sebab apa? Dalam peperangan Khandaq tu kan mereka kalah kan, jadi lemah. Nabi menyasarkan serangan ini juga untuk menghentikan tindakan biadab Bani Lihyan yang sering berkeliaran membuat gangguan terhadap umat Islam. Maka dengan kekuatan 200 orang tentera muslimin berserta dengan 20 orang penunggang kuda, Nabi bersedia menuju ke perkampungan Bani Lihyan. Pada awalnya, pergerakan tentera Nabi menuju ke Syam sebagai strategi untuk mengelirukan musuh. Namun setelah berada lama perjalanan, baginda menukar arah laluannya dan menuju ke lembah Ghurran di selatan Madinah. Maksudnya, Nabi tak nak sahabat tahu dan Nabi tak nak orang tahu. Kenapa Nabi buat macam ni? Ini strategi Nabi. Sebab zaman tu, tahun ke-6 Hijrah ni, tahun ke-7 Hijrah ni, zaman ni munafik ramai. Orang munafik ramai. Jadi Nabi kunci mulut, Nabi tak bagi tahu, Nabi rahsiakan ke mana lokasi yang Nabi nak pergi dalam peperangan. Tujuannya supaya orang tak boleh detect dan orang tak tahu. Dan bila orang tak tahu, maka Nabi dapat mengurangkan angka serangan daripada musuh. Bayangkan kalau orang tahu, oh Nabi nak menuju sana. Nabi takut berita tu dibocorkan oleh orang-orang munafik Madinah. Mungkin sahabat Nabi tahu dan dia cerita-cerita kan, tak sedar kan. Orang munafik tahu dan bila orang munafik tahu, maka dia pun akan merancang untuk menyerang Nabi SAW. Jadi Nabi rahsiakan. Secara Nabi, satu rahsiakan. Kedua, Nabi nak turun ke selatan Madinah, tapi Nabi naik dulu, kemudian patah balik. Tujuan dia adalah untuk mengelirukan musuh. Ini strategi Nabi lah. Dan inilah kebijakan Nabi SAW. Okay? Kalau nak cerita bagi segar sikit petang ni, politik pun macam tu juga. Okay, kena ada kebijaksanaan mengatur kan. Okay. Okay, ibu-ibu yang rahmati Allah. Sebaik tiba di tempat syahidnya 10 orang sahabat daripada peristiwa Raji', Nabi berhenti dan berdoa memohon rahmah Allah untuk para sahabatnya yang gugur. Pada masa yang sama, Nabi mula menyusun strategi untuk melakukan serangan terhadap Bani Lihyan. Namun mereka sudah melarikan diri ke gunung-gunung meninggalkan perkampungan Bani Lihyan sebaik berjaya menghidu kedatangan tentera muslimin. Oleh yang demikian, setelah Nabi memutuskan untuk tinggal di sana selama 2 hari dan pasukan-pasukan meninjau pun tidak berjaya menemui musuh, maka baginda mengarahkan tentera muslimin pulang semula ke kota Madinah. Apabila Nabi tiba di Usfan, baginda memerintahkan 10 orang tentera berkuda pergi ke Qurra Al-Ghamim, sebuah kawasan yang berhampiran dengan Mekah, untuk mendapatkan maklumat semasa tentang Quraisy. Setelah itu barulah mereka pulang ke Madinah dengan selamat. Ini antaralah peristiwa yang berlaku dalam peristiwa perang Bani Lihyan. Okay, peristiwa yang berlaku dalam perang Bani Lihyan. Okay, ibu-ibu boleh lagi? Ada Ustaz, mendengar sangat, insyaAllah. Okay, ada apa soalan dulu ke? Maknanya perang Bani Lihyan ni tak berlaku peperangan lah Ustaz kan? Tak berlaku. Nabi tak berjaya tangkap dan Nabi pun tak dapat harta ghanimah lah dalam perang ni. Tapi berjayanya adalah kerana bila Nabi sampai, orang Bani Lihyan ni tahu kedatangan Nabi dan dia larikan dirilah. Itu satu isyarat menunjukkan kekuatan Islam tu diakui kan. Kalau kerajaan Islam ni lemah, maka sudah tentulah mereka akan berhadapan dan bertempur. Sebab ni kawasan mereka kan, musuh datang, kita pertahankanlah. Tapi bila Nabi datang dan mereka larikan diri, itu adalah isyarat yang mana tentera Islam betul-betul gagah lah, betul-betul
kuat pada zaman tersebut. Okay. Alright. Perang yang ke-31. Okay. Perang yang ke-31 adalah berlaku pada bulan Rabiul Awal ataupun Rabiul Akhir. Okey. Perang 31 sampailah perang yang sampai perang yang ke-38. 31 sampai 38 ni ada 7 perang. 7 perang ni adalah strategi Nabi SAW. Nabi hantar sahabat-sahabat Nabi ni hampir serentak waktu dia. Ada 8 strategi Nabi hantar. Yang ni ke sini ni adalah untuk menandakan sempadan kerajaan Madinah. Okay, Nabi tanda. Dalam masa yang sama, bukan sekadar tanda, tapi Nabi nak tunjukkan keluasan kerajaan Madinah ni. Selagi mana ada tentera, dekat situlah kawasan kita. Yang ketiga pula, tujuan Nabi adalah untuk mengislamkan orang-orang tempatan yang berada di sempadan daerah Mekah Madinah Al-Munawwarah ni. Okay? Ini 3 misi yang Nabi lakukan. Pertama, Nabi nak tanda keluasan. Kedua, Nabi SAW nak perkukuhkan. Ketiga, Nabi nak islamkan orang-orang tempatan. Okey, tengok Yang pertama, namanya Sariyah Ukasyah bin Mihsan. Sariyah Ukasyah bin Mihsan. Sekejap Okey. Baik, lokasi perang ni dekat pangkalan air Bani Asad di Ghamar. Okey, tentera muslimin ada 40 tentera, ketua panglima Ukasyah. Oleh sebab Bani Asad sering mengganggu dan menyakiti umat Islam yang melalui perkampungan mereka, maka Nabi mempersiapkan 40 orang tentera Islam yang diketahui oleh Ukasyah ke Ghamar. Ghamar merupakan pangkalan air bagi Bani Asad ketika itu. Tujuan Nabi tidak lain hanyalah ingin berdakwah dan memberi pelajaran kepada mereka. Okey, Nabi SAW pergi ke Ghamar ni. Okey, dalam masa sama, perang ni adalah sebagai persediaan sebelum berlakunya perang Khaybar. Perang Khaybar tu dia ada situasi getir lah. Jadi sebelum berlaku perang Khaybar, Sariyah-Sariyah yang ada 8 ni, ini kita boleh kata sebagai latihan ketenteraan kepada para sahabat. Okey. Sebagai apa? Sebagai latihan ketenteraan kepada para sahabat. Jadi daripada perang-perang inilah sahabat-sahabat Nabi ni dia akan kutip pengalaman dalam peperangan. Dan dia akan sedari kelemahan-kelemahan dalam peperangan. Dan macam mana nak kita kata pulihkan kelemahan tersebut dengan kelebihan bagi orang-orang Islam lah di kota Madinah. Jadi kita akan nampak perang-perang ni dia memang tak jadi. Memang tak jadi. Macam-macam lah berlaku. Peristiwa-peristiwa tu tak jadi. Perang ni tak jadi. Perang tak jadi. Tapi sahabat-sahabat keluar. Tapi semua itu adalah dilihat sebagai latihan ketenteraan. Okay? Ibu-ibu sekejap. Okey, baik. Kita tengok Oleh sebab Bani Asad sering mengganggu dan menyakiti umat Islam yang melalui perkampungan mereka, maka Nabi SAW mempersiapkan 40 orang tentera Islam yang dikutai oleh Ukasyah ke Ghamar. Ghamar merupakan pangkalan air Bani Asad ketika itu. Tujuan Nabi tidak lain hanyalah ingin berdakwah dan memberi pelajaran. Setelah hampir 2 malam perjalanan tentera dari muslimin daripada Madinah, akhirnya mereka tiba di Ghamar. Rupa-rupanya sebelum itu Bani Asad sudah mengetahui berita keberangkatan tentera muslimin ke pangkalan air mereka. Seperti yang dijangkakan, Bani Asad bertiap-tiaran melarikan diri dengan membawa kelengkapan yang ada. Maka sunyi sepilah Ghamar seperti tibanya tentera muslimin. Sebaik tibanya tentera muslimin. Namun tentera muslimin berjaya membawa pulang 200 ekor unta yang ditinggalkan oleh Bani Asad ke Madinah sebagai fa'i. Okey, fa'i. Okey.
Kenapa Nabi melancar serangan ke kawasan iaitu pengkalan air? Sebab kita faham pengkalan air ni adalah sumber minuman, sumber kekuatan, sumber ekonomi dan sumber kehidupan. Jadinya Nabi buat serangan tu adalah untuk cepat kita tahu kelemahan mereka. Kita pegang benda ni, mereka tak bergerak dah. Yang itu antara misi Nabi SAW. Ni kadang-kadang serang sanalah, serang sinilah. Kawan ni steady je. Sebab apa? Yang dia punya core dia tu tak dilemahkan. Jadi Nabi SAW lemahkan pada core tu. Lemah core ni, lemahlah semua perkara. Itu strategi Nabi lah. Ni kalau orang-orang yang duduk dalam bidang ketenteraan, dia dikajilah benda-benda ni, strategi-strategi ni. Kita kena tahu mana kelemahan si fulan, mana kelemahan pasukan, dia akan kaji sedetail-detailnya. Okey, cumanya bila sahabat Nabi ni pergi dan orang musuh-musuh ni lari, Bani Asad ni lari, maka mereka dapat rampas 200 ekor unta. Bayangkan 200 ekor unta ni kira lumayan. Satu ekor unta kita bayangkan ada RM7,000. Kalau 200 ekor unta berapa dah? Unta boleh jadi kelengkapan perang, senjata alat perang iaitu kenderaan perang. Unta boleh didagangkan. Kemudian apa lagi? Unta ni adalah sumber wang. Kemudian apa lagi? Unta ni boleh jadi sumber makanan. Banyak unta ni, kelebihan unta ni memang banyak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, dalam surah Al-Ghashiyah, kata Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tak melihat pada unta bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak ditunjukkan kepada kita. Saya cakap macam ni lah ibu-ibu. Nak bagi bayangkan betapa nilainya unta ni, 200 ekor ni. Kita rasa macam lah rampas binatang tak ada apa pun. Tak, sebenarnya dia sangat lumayan. Bayangkan satu unta 700 ekor. RM7,000. Kalau 200 ekor berapa ribu dah? Berapa juta? Kita bayang macam tu, berapa ratus ribu. Bayangan kita lah, mewah lah. Kemudian unta ni pula, dia minum sekali, dia boleh tahan 2 minggu. Kita bayangkan, kita beli kereta, kita isi minyak full sekali, 2 minggu tak luak dia punya minyak dia. Sayang tak pada kereta? Sayang. Sayang habis kita pada kereta ni. Punyalah bagus kereta ni, kita isi sekali full, 2 minggu dia tak kurang. Bawalah pergi mana pun, dia masih lagi boleh ni. Itu kereta yang dia boleh bagi manfaat macam tu. Tapi boleh makan, tak boleh makan. Itu pun kita sayang. Bayangkan sekarang ni unta ni sudahlah boleh bawa jalan, sekarang boleh makan pula. Lebihnya dekat situ. Jadi nilaian harta ghanimah macam ni sebenarnya lumayan. Lumayan. Bagi zaman tu lah mungkin kita tak dapat merasai mewah tu. Okey. Tapi semua tu duduk dalam kategori harta fa'i. Dia bukan ghanimah. Ghanimah, kamu berperang, mempertahankan negeri, kamu dapat harta, itu milik kamu. Tapi fa'i, dia datang, musuh lari. Tak berlaku perang pun. Dia hanya collect je harta tu bawa balik. Dia panggil harta rampasan lah, fa'i. Dan pembahagian dia adalah semua tu dibahagikan kepada Nabi SAW. Jadi zaman ni, antara salah satu daripada sumber pendapatan untuk meluaskan lagi ekonomi, tambah lagi negara ni jadi lebih baik, iaitu pendapatannya datang daripada peperangan. Okey, pendapatan mereka datangnya daripada peperangan. Okey, baik. Kedua, Sariyah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni keluar lagi sekali nama dia. Naik lagi. Sariyah Muhammad bin Maslamah, tentera muslimin 10 orang, tentera musyrikin 100 orang. Oi, ramai kan? Operasi ini tidak ramai. Sekitar 10 orang sahabat yang diutuskan oleh Nabi ke Zuqassah untuk mengekang niat Bani Sa'labah. Yang ingin menyerang dan merampas unta-unta milik kaum muslimin yang diternak di Haifa, sebuah kawasan yang terletak berdekatan dengan Madinah. Ketika tentera muslimin tiba di kawasan musuh pada waktu malam, musuh menyedari kehadiran mereka. Tetapi mereka berpura-pura seperti tidak mengetahuinya. Sehinggalah apabila tentera muslimin tidur, tentera Bani Sa'labah yang seramai 100 orang mula mengepung mereka
dan berjaya membunuh kesemua tentera muslimin kecuali Muhammad bin Maslamah kerana menyangka dia telah mati. Muhammad bin Maslamah yang cedera parah itu akhirnya selamat pulang ke Madinah. Ini cerita lah. Okay. Peristiwa ni sahabat Nabi wafat melainkan Muhammad bin Maslamah. Sebab itu peristiwa ni sampai kepada kita. Ada orang yang meriwayatkan dan menyampaikan kepada kita. Sebab apa? Salah seorang daripada cerita ni masih hidup kan. Lalu disampaikan kepada Nabi dan Nabi SAW pun sampaikanlah kepada para sahabat Nabi SAW. Okay, jadi sebab itu kita tahu cerita dia. Okay, itu berlaku pada Muhammad bin Maslamah. Okay, sekarang ibu-ibu yang nota-nota ni perang Ghanimah Sariyah-Sariyah ni sebenarnya dia ringkas-ringkas dia. Okay, cuma saya sebutkan tadi lah, Nabi nak luaskan wilayah, nak perkukuhkan wilayah, Nabi nak Islamkan orang-orang tempatan di sepadan wilayah ni, itu saja misi Nabi SAW. Sebab itu tengok dia berderet lah. Dia bukan kerana kronologi peperangan ni kerana diserang, tak ada. Tapi Nabi sendiri yang nak menyerang mereka. Okey, Rabiul Akhir, Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jangan ibu. Ada soalan ke sebelum ni? Ustaz, saya tengok balik pada Rajah surat 130 tu. Saya kira ada 8 Sariyah sebelum perang Bani Al-Mustaliq. Betul? Maknanya semua strategi Sariyah, 8 Sariyah tu lah yang Rasulullah susun ya, secara berperingkat. Betul. Okay. Sebelum berlakunya perang Mustaliq tu, itulah 8 Sariyah yang Nabi hantar. Sariyah ni kira operasi ketenteraan lah. Okay, baik. Sebab itu tempoh waktu dia tu kadang dalam satu bulan tu ada 2 perang. Kalau perasan tempoh-tempoh dia tu. Satu perang tu 2 bulan ataupun satu perang tu dalam 1 bulan. Dia bergantung pada jarak jauh wilayah tu. Paling jauh Nabi hantar Madinah tu berhampiran dengan kota Mekah dah. Jauh lah perjalanan tu. Sampai hampir 500 km jauh dia lah. Okay, itu strategi lah yang Nabi lakukan. Sebab itu kalau kita tengok perang, semua perang-perang ni adalah perang-perang yang Nabi serang. Okay, Nabi serang. Okay. Perang yang ke-33. Perang yang ke-33, Sariyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau pergi ke Jordan, ada ibu-ibu pergi Jordan. Kalau ibu pergi Jordan, jangan lupa singgah ke ada satu kawasan ni. Dia sangat berhampiran dengan Laut Mati. Lalulah dekat kawasan tu banyak perkuburan para sahabat. Salah seorangnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan dia adalah salah seorang sahabat yang dijamin sebagai ahli syurga. Saya pernah sampai dekat dia punya makam dia, luas. Makam dia dalam kaca kemudian ada masjid. Makam dia dalam masjid lah. Jadi sebab ada makam dia maka ada masjid. Dan sepanjang jalan tu, nak ke Laut Mati tu, satu jalan, satu lorong lah macam highway. Setiap masjid tu adalah makam para sahabat. Ada Syurahbil, ada Muaz bin Jabal, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan beberapa lagi sahabat-sahabat yang lain lah. Sepanjang jalan, satu jalan tu. Dan mereka ni adalah sahabat yang wafat di Syam selepas Nabi wafat ni sebab mereka ni terkena ta'un. Satu wabak. Ta'un ni bukan saja perut je. Ta'un ni dia merujuk pada apa-apa wabak lah. Macam kita itu ada berlaku pandemik COVID kan. Dia berlaku. Dan mereka meninggal kerana wabak tersebut lah. Jadi sebab itu dalam satu tempat tu dekat Jordan tu memang banyak sangat sahabat-sahabat wafat. Antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang Nabi jamin sebagai ahli syurga. Okey, baik. Sekarang kita tengok tentera muslimin 40 orang. Ketua Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okay. Kejap ibu, kejap. Saya nak tengok nota balik. Ada kesilapan ke? Sekejap perang nombor 3 ni. Okey, baik, tengok lokasi dia Zulqassah. Dia sama dengan lokasi yang sebelum tu.
Syariah Muhammad bin Maslamah. Sama Dua-dua ni berada di lokasi Zuqassah. Okey. Sebaik Muhammad bin Maslamah melaporkan Bani Sa'labah telah berjaya mengepung dan membunuh 9 orang sahabat di Zuqassah sebelum ini, sekali lagi Nabi SAW menghantar tentera sahabat ke Zuqassah untuk menuntut bela. Nampak tak? Nabi terus respon. Tadi 10 orang sahabat pergi, Muhammad bin Maslamah terlepas, selamat. 9 orang syahid. Jadinya dalam waktu tu juga Nabi hantar lagi 40 orang sahabat. Pimpinan dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia adalah saudara kepada Muhammad bin Maslamah. Kalau ingat tadi kan Muhammad bin Maslamah disaudarakan dengan Abu Ubaidah ni. Jadi Abu Ubaidah ni balik, Nabi hantar dia punya saudara dia iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi hantar iaitu 40 orang tentera untuk menuntut bela. Strategi serangan Nabi ini membuahkan hasil apabila Bani Sa'labah terkejut dengan serangan balas secara mendadak. Ini kita kata bantuan ketenteraan lah. Datang satu tentera kalah, tiba-tiba datang lagi satu tim. Tentera musuh ni dah lemah dah. Sebab apa? Dia dah habis keluarkan tenaga dah. Sebab yang datang ni satu musuh dan dia dah habis tenaga dah. Tiba-tiba datang satu kumpulan baru, habis lah. Memang dia collapse lah sebab tenaga dah habis. Senjata mungkin dah habis, bekalan makanan mungkin habis. Jadi datang kumpulan yang kedua ni memang berjaya lah mengalahkan kabilah Bani Sa'labah ni, kabilah musuh ni. Okey, tentera Abu Ubaidah ni dia menyerang pada waktu subuh. Lalu mereka terus melarikan diri ke kawasan pergunungan. Sahabat Nabi ni dan Nabi SAW banyak buat strategi serangan waktu subuh. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita baca Quran, Allah kata apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Kalau perhatikan, Allah kata apa? Demi kuda perang yang menyerang pada awal subuh, fal mughirati subha. Okey, perang ni Allah tak perintahkan. Tapi perang yang berlaku tahun ke-6 ni adalah strategi Nabi. Kan saya sebut, habis perang Ahzab, Nabi SAW ni, dia dah kira selesai dah. Tahun-tahun dia bertahan. Sekarang ni kita tak bertahan, kita menyerang pula. Bagi Nabi dah cukup dah waktu untuk Nabi bertahan. Mungkin sebab anggota tentera dah makin ramai. Kemudian dia punya bilangan-bilangan aset ketenteraan pun dah makin banyak. Jadi Nabi yakin untuk menyerang. Okay, Nabi yakin untuk menyerang. Ini kalau dari sudut ilmu bisnes lah kita ni berniaga, peringkat awal jangan hutang. Kita buat kecil-kecil. Pastikan kita tahu selok-belok berniaga. Sampai kita rasa mahir boleh berniaga. Kemudian kita dah ada modal untuk berniaga. Lepas kita dah lepas fasa tu, baru kita masuk fasa kedua untuk kita grow kita punya bisnes. Iaitu fasa yang kedua tu adalah fasa kita kembangkan bisnes. Baru berani untuk ambil loan. Baru berani untuk kita hire pekerja. Baru berani kita invest, beli kedai, beli aset-aset perniagaan. Dia macam tu. Tahun yang awal-awal tu jimat-jimat je. Bertahan je. Macam itulah Nabi SAW dalam strategi ni. 5 tahun pertama Nabi bertahan. Masuk tahun yang ke-6, habis perang Ahzab, Nabi tengok ramai tentera musuh lemah. Quraisy lemah, Yahudi lemah, Ghatafan lemah dan kabilah-kabilah lain lemah ni. Maka Nabi SAW ambil kesempatan waktu tu, bagi Nabi tepatlah waktu tu untuk Nabi menyerang. Okay? Untuk Nabi menyerang. Tapi adakah dia perintah Allah? Dia bukan perintah Allah. Ini adalah strategi daripada Nabi SAW. Okay. Jadinya, kalau kita tengok, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Allah cerita tentang kuda perang yang menyerang awal subuh. Sebenarnya dia merujuk pada strategi Nabi. Nabi memang suka serang awal subuh ni. Sebab itu namanya serangan hendap ataupun serangan mendadak. Tujuan dia iaitu supaya musuh tak bersedia dan akhirnya musuh ni akan surrender. Dia tak lagi ready dan dia surrender lah. Nabi nak kurangkan angka korban. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok pada ayat tu, sebenarnya itu adalah satu pengajaran kepada orang mukmin. Okay, sebab apa? Allah tunjukkan kuda ni dia boleh patuh, dia boleh taat kepada tuan-tuan dia. Tuan dia jaga dia, bela dia, bagi makan, bagi ubat kalau sakit, bagi tempat tinggal.
Kalau tuan dia kata pergi perang awal subuh, kuda ni boleh bangkit dan boleh pergi perang. Boleh bangkit, boleh pergi perang. Apa tuan dia perintah, dia boleh buat. Apa pengajaran untuk kita? Pengajaran dia untuk manusia ni, orang mukmin ni, kalau kuda sebagai haiwan yang diberi makan, diberikan tempat tidur dan sebagainya, dia faham dan dia boleh patuh pada tuan dia. Kenapa kita manusia diberi akal dan kita sedar makan kita, rezeki kita Allah bagi, hidup kita Allah bagi, isteri pun Allah bagi, suami pun Allah bagi. Kenapa kita tak boleh mentaati Allah sepenuh jiwa raga kita macam kuda ni taat pada tuan dia sepenuh jiwa raga dia. Dan sengaja Allah highlight kuda perang ni dia berperang awal subuh sebab itu menunjukkan kuda ni dia punya taat pada tuan dia sampai dia langgar dia punya tabi'i dia. Tabiat dia. Tabiat kuda ni siang jaga, malamnya tidur. Dia tak boleh ejah. Binatang kan tak boleh nak ejah-ejah masa dia. Kalau macam tu lah. Kan manusia boleh ejah kerja shift pagi, shift petang, shift malam. Dia boleh ejah. Tapi haiwan tak boleh. Tapi sebab haiwan ni dikenal tuan dia dan dia patuh pada tuan dia kerana tuan dia bagi makan, dia boleh korbankan diri dia, keinginan dia untuk tuan dia. Jadi orang mukmin, kalau kita sedar Allah lah Tuhan kita, bagi rezeki, bagi jodoh, bagi kehidupan dan sebagainya, sepatutnya kita lebih lagi macam kuda tu. Lebih lagi macam kuda. Artinya kita kena taat pada perintah Allah ni melebihi daripada keinginan kita. Lebih mengutamakan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran. Nanti kalau ada rezeki nanti kita baca tafsir surah Al-Adiyat ni. Sangat baik untuk kita faham. Kalau ibu tengok ada 5 ayat sumpahan pada 5 awal surah Al-Adiyat ni. 5 tu adalah satu rangkuman sifat orang mukmin yang bersyukur kepada Allah, yang mentaati perintah Allah. Okay, 5 ayat tu. Tapi kita sebut ayat ketiga tadi tu lah. Sebab pagi subuh tu menunjukkan kuda ni waktu dia berehat, waktu tidur. Tapi dia boleh bangun pergi perang. Sebab dia mengorbankan keinginan dia dan mengutamakan keinginan tuan dia. Kita macam itu juga. Korbankan keinginan kita, utamakan keinginan Allah Ta'ala. Okay. Sebenarnya nak korban keinginan diri ni susah. Kalau nak dibandingkan mengutamakan keinginan Allah. Kita pergi umrah. Ramai orang boleh korban duit, korban harta pergi umrah. Dia boleh letak duit banyak-banyak, ribu-ribu pergi buat umrah. Dia boleh korbankan harta dia. Tapi untuk korbankan diri dia, dia tak mampu. Apa dia? Ramai pergi umrah, ramai yang tak boleh tinggalkan merokok. Saya minta maaf lah saya sebut. Tak boleh tinggalkan merokok. Sedangkan dia tahu fatwa semua kata haram merokok ni. Tapi dia tak boleh nak tinggalkan. Dia tak boleh nak lepaskan merokok tu. Sebab dia rasa itu keinginan dia. Tapi Allah ajar, kalau kamu betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, utamakan keinginan Allah lebih daripada keinginan kita sendiri. Okay? Macam mana nak utamakan keinginan Allah? Ikutlah perintah Allah, ikutlah syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tengok Perang 34, Sariyah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi SAW dan anak yang paling dicintai oleh Nabi. Dia digelar sebagai Al-Hib. Anak yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Al-Hib. Al-Hib. Bayangkan Nabi ada anak angkat ni lah Zaid bin Harithah ni. Nabi ada anak perempuan dan ada anak lelaki. Tapi anak lelaki Nabi wafat kecil lagi. Kita boleh bayangkan perasaan seorang manusiawi lah. Kalau dia ada ramai anak perempuan, mesti ada keinginan nak kepada anak lelaki. Kalau dia ada anak lelaki, dia mesti ada keinginan pada anak perempuan. Jadi, Nabi tak ada anak lelaki. Anak lelaki Nabi kecil meninggal. Al-Qasim meninggal kecil. Ibrahim pun meninggal kecil. Ibrahim anak Maryam Al-Kibtiyah. Jadinya, disebabkan Nabi tak ada anak lelaki, ramai anak perempuan, Nabi memberikan rasa cinta pada anak lelaki tu kepada Zaid bin Harithah. Kita boleh faham perasaan tu Macam mana Nabi sayang tu, dia seolah-olahnya Nabi telah memberikan rasa cinta pada anak lelaki tu adalah kepada Zaid bin Harithah. Satu-satunya anak lelaki yang Nabi ada, anak angkat dia lah. Dia beri macam anak tunggal, sepenuh jiwa raga dia. Jadi bila Zaid bin Harithah ni, dia dapat anak dia, iaitu Usamah bin Zaid. Nabi sayang Usamah ni pun luar biasa. Sampai dua-dua anak beranak ni dikenali sebagai
Al-Hib bin Al-Hib. Orang yang dicintai, anak kepada orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Special lah, diorang ni memang special lah. Usama special, Zaid bin Harithah pun special. Tapi specialnya mereka ni, sayang macam mana Nabi pada diorang ni, Nabi ni walk the talk. Cakap serupa bikin. Nabi kata perang ni jihad. Jihad ni mati syahid masuk syurga. Nabi tak sekadar cakap. Nabi cakap, orang lain buat, Nabi tak macam tu. Nabi cakap dan orang yang buat tu Nabi hantar adalah kroni Nabi, keluarga Nabi sendiri. Bayangkan kalau kita berperang lah. Kita berperang. Tak payah cakap perang lah. Nanti gantuk. Kita pergi kempen kempen politik. Kita cerita bla 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 ni. Siapa jentera politiknya? Siapa jentera dia? Mestilah bukan daripada anak beranak dia kan. Mestilah bukan anak beranak dia. Bukan anak wakil rakyat tu. Sebab apa? Anak wakil rakyat duduk rumah lah. Isteri wakil rakyat duduk rumah lah. Tapi Nabi SAW dalam perang, dia kata perang ni boleh mati syahid masuk syurga. Nabi tunjukkan, kami ni, keluarga Nabi, kami lebih beria lagi nak dapat. Dia tunjukkan macam tu. So, anak-anak Nabi ni, keluarga Nabi ni, Nabi letak di frontliner. Tunjukkan, kita bukan sekadar cakap kosong, bukan sekadar nak naik semangat. Kita pun nak sangat dapat benda tu. Kita pun berusaha untuk dapatkan benda tu. Sebab itu, kalau ada satu teka-teki, siapakah sahabat Nabi yang paling banyak menjadi ketua panglima perang di zaman Nabi? Jawapannya Zaid bin Harithah. Sebab dialah sahabat dan dialah ketua panglima perang yang paling banyak mengetahui peperangan zaman Nabi, iaitu sebanyak 5 kali. Yang lain-lain kebanyakan sekali je. Kebanyakannya sekali je. Sebab itu ibu-ibu takkan dengar Sariyah Abu Bakar As-Siddiq ke, Sariyah Umar Khattab ke, Sariyah Osman bin Affan, tak pernah dengar pun. Sariyah Zaid bin Harithah ni, dia memegang 5 kali. Rekod dia sebab Nabi hantar kerap. Ali bin Abi Talib pun macam tu kat, menantu Nabi. Terima kasih Bonda Hawa. Pun Nabi hantar banyak kali. Tapi bezanya Ali ni, iaitu dia adalah menjadi frontliner ketika perang tanding. Perang one by one. Nabi selalu hantar Ali bin Abi Talib. Betul. Kadang-kadang Ali ni sebagai pemegang panji. Mereka ni adalah tokoh-tokoh besar lah. Kalau dia yang jadi perang tanding dipilih sebagai pemegang panji, ni kita kata taiko lah. Dalam ketua kumpulan ni, mereka ni antara elit-elit dalam peperangan. Itu diberikan jawatan-jawatan penting lah. Okey, baik. Selesai. Okey, kita tengok. Kita di lokasi Al-Jamum. Al-Jamum. Nabi merancang untuk menggertak Bani Sulaim yang secara langsung tidak terlibat menganggotai pasukan bersekutu untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Nampak dalam perang Khandaq ni Bani Salamah terlibat. Jadi Bani Sulaim ni terlibat. Jadi Nabi hantar Zaid bin Harithah ni untuk serang mereka sebagai satu pengajaran lah pada mereka. Maka Nabi mengutuskan pasukan tentera muslimin ke wilayah Bani Sulaim di Al-Jamum untuk melaksanakan. Al-Jamum dekat mana? Dia dah berhampiran dengan Mekah dah. Kalau ibu-ibu naik bas Madinah ke Mekah, selalunya bas ni akan berhenti dekat satu lokasi. Ada banyak tempat lah, salah satunya Al-Jamum, RNR lah. RNR. Madinah ke Mekah tu kita akan berhenti makan ke apa. Selalunya lokasi Al-Jamum. Al-Jamum ni ke Mekah ni sekitar hampir lebih kurang sejam lagi. Sebelum sampai Mekah, di tengah-tengah jalan. Okay? Al-Jamum. Di Al-Jamum, tentera muslimin berjaya menawan seorang wanita bernama Halimah daripada kabilah Muzainah. Atas bantuan Halimah, tentera Zaid bin Harithah berjaya mengetahui lokasi rumah Bani Sulaim. Seterusnya berjaya menawan beberapa orang lelaki termasuk suami Halimah dan juga haiwan ternakan milik Bani Sulaim. Apabila dibawa pulang ke Madinah, Nabi membebaskan Halimah dan suaminya. Pembebasan mereka sebagai hadiah kepada Halimah kerana telah memberi kerjasama yang baik kepada tentera Zaid bin Harithah. Nampak punyalah istimewa tu. Sebab Halimah ni bagi kerjasama, suami yang tertangkap jadi tawanan tu pun dibebaskan sebagai hadiah. Okey, tengok lokasi masjid tu. Lokasi masjid ni dikenali Masjid Al-Fatah di Al-Jamum. Okey, Masjid Al-Fatah. Masjid ni sebenarnya dia terlibat ada 2 peristiwa.
Peristiwa pertama, peristiwa di sinilah yang Halimah ni ditangkap. Peristiwa yang kedua, peristiwa ni Nabi berhenti. Di lokasi ini, waktu Nabi SAW nak masuk peristiwa Fatu Mekah. On the way Nabi nak membuka kota Mekah tu, Nabi berhenti lagi sekali di Jamum, di lokasi ni. Jadi lokasi Nabi berhenti ni, jadi mereka binalah masjid. Dan masjid itu dikenali sebagai Masjid Al-Fath, iaitu masjid pembukaan. Mengenangkan peristiwa Nabi duduk di situ pada perjalanan pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. Okay, ini itu gambar masjid dia. Okay, kemudian habis je perang Rabiul Akhir ni, Jamadil Awal, 2 bulan berturut-turut, Zaid bin Harisah lagi sekali. Yang ni tadi Zaid, kali ni Zaid bin Harisah lagi sekali. Kalau kita lah penat rehat dulu kan. Tapi sebabkan komitmen Zaid ni hebat dan dia ni memang betul-betul perwira, Nabi hantar dia. Okey, baik. Tengok lokasi dekat Al-Ish. Tentera Muslimin 170. Ketua Parlimen Zaid. Pemangku Presiden Madinah iaitu Abu Al-Ash Ar-Rabi'. Sebaik mendapat berita para pedagang Quraisy dalam perjalanan ke Mekah selepas pulang berniaga dari Syam, Rasulullah sekali lagi melantik Zaid untuk memimpin 170 tentera berkuda ke Al-Ish, sebuah kawasan yang diramal bakal dilalui oleh pedagang Quraisy tersebut. Seperti yang dijangkakan, para pedagang Quraisy yang diketuai oleh Abu Al-Ash akhirnya melalui Al-Ish. Maka serangan mendadak terus dilancarkan oleh Zaid sehingga berjaya mengucak-kacirkan rombongan Quraisy. Hasilnya rombongan Abu Al-As berjaya ditawan dan dibawa ke Madinah. Macam mana mereka tahu? Mereka ni ada pengintip, ada intelijen dia, ada pengintip-pengintip dia, penyiasat-penyiasat dia, ada SB dia, Special Branch, semua ada lah. Jadi sebab itu mereka dapat jangka, dapat ramal kawasan tu akan dilalui oleh orang-orang Quraisy ni lah. Okey. Oleh sebab Abu Al-As Ar-Rabi' merupakan menantu Nabi, Abu Al-As bin Rabi'. Abu Al-As ni menantu Nabi yang masih belum memeluk Islam ketika itu, maka dia meminta pertolongan isterinya Zainab binti Rasulullah untuk membelanya dan memohon agar Nabi memulangkan semua harta-harta dagangan milik orang Quraisy kepadanya. Okey. Ini Abu Al-As. Abu Al-As. Ini menantu Nabi ini mungkin ramai tak tahulah. Abu Al-As ni kahwin dengan anak Nabi Zainab ni sebelum Islam lagi. Sebelum hijrah lagi. Dari zaman Mekah. Waktu tu belum ada hukum perkahwinan mesti Islam. Okey. Perkahwinan tu masih lagi diteruskan. Contohlah sebab sebelum Nabi terima wahyu mungkin ada yang dah berkahwin. Jadi perkahwinan tu diteruskan. Okey. Sampailah tempoh yang Allah tetapkan, barulah dijatuhkan hukum perkahwinan tu mesti Muslim dengan Muslim. Tapi bila Nabi hijrah dengan para sahabat, Abu Al-As ni tak ikut. Dia tak nak ikut isteri dia. Jadi Nabi perintahkan pada anak dia tinggalkan Abu Al-As ni. Okay. Jadinya Zainab ni duka cita lah. Orang tak ada suami kan. Kita boleh faham macam mana keadaan dia. Suami yang dia sayang. Jadinya dalam tempoh ni kebetulan lah Nabi dapat tangkap Abu Al-As. Bila ditangkap, Abu Al-As pula bagi tahu pada isteri dia. Bayangkan dah lama terpisah ni. Jadi Abu Al-As masih lagi sayang pada isteri dia dan dia minta bantuan isteri dia supaya lepaskan dia lah. Permintaannya dipenuhi oleh Zainab. Maksudnya Zainab pun ada sayang pada suami dia. Suami dia minta, dia pun tak kata tak payahlah bang, kita tak ada hubungan, tak ada dah. Dia kata okey, saya boleh tolong abang. Lalu Zainab bagi tahu pada ayahnya iaitu Nabi SAW. Mendengar pembelaan dan permohonan Zainab buat suaminya itu, Nabi bersetuju untuk membebaskan dan memulangkan semula harta-harta tersebut kepada Abu Al-As. Sebaik menerima harta itu, beliau bergegas pulang ke Mekah dan mengembalikan harta itu kepada pemilik-pemiliknya. Setelah selesai mengagihkan kesemua harta dagangan itu, Abu Al-As memutuskan untuk kembali ke Madinah dan memeluk Islam. Mendengar berita tersebut, Zainab diserahkan semula kepada suaminya, Abu Al-As, tanpa mengulangi akad nikah setelah mereka dipisahkan selama 3 tahun lebih. Itu cerita dia. Baik. Ini antara kebijakan Nabi lah. Kalau ikutkan, kalau tamak Nabi ni, tak ada, kamu balik. Harta ni dah jadi harta rampasan kami dah. Tapi tak berlaku. Nabi SAW kata tak apa, harta ni kami pulangkan.
Bezanya Nabi kenal watak-watak orang-orang yang Nabi jumpa ni. Nabi tahu orang ni baik ke tidak dan sebagainya. Jadi Nabi akan entertain dia mengikut watak dia. Jadi Nabi kenal Abu Al-As ni. Maka sebab itu Nabi nak tawan hati Abu Al-As ni, kata Nabi, tak apa, harta ni aku pulangkan. Dan kamu pulang kau kata Mekah, pulangkan balik harta-harta pedagang-pedagang ni. Biar mereka dapat keuntungan daripada perniagaan. Hasilnya tepat. Abu Al-As tinggalkan Mekah, kembali ke Madinah, masuk Islam. Itu cara cara Nabi tawan. Nabi tak tamak, tapi Nabi tawan. Kalau kita lah, kamu dulu tinggalkan isteri kamu, contohlah kita bapak mentua kan, kamu dulu tinggalkan isteri kamu tak rasa sedih ke? Dapat tangkap, kita rasa puas hati. Kamu rasalah sakitnya anak saya, sekarang kamu rasa. Kita sepatutnya fikir macam tu kan, tapi tak pada Nabi SAW. Okay? Nabi fikir jangka panjang, long term punya pengajaran. Jadi Nabi bagi. Tapi akhirnya dia datang, akhirnya anak Nabi juga yang bahagia. Okay. Ketika waktu itu, ayat yang mengharamkan wanita Islam daripada dinikahi oleh lelaki kafir belum diturunkan. Okay, khalas kita berhenti dekat sini. Lepas ni kita tengok lagi Zaid bin Harisah dan Zaid bin Harisah. Berturut-turut Zaid bin Harisah ni ketua panglima perang. Okay. Sehingga nanti kita akan jumpa ada satu lagi kisah Abu Ubaidah. Ini cerita mereka makan ikan paus. Mereka makan ikan paus. Satu nikmat lah Allah berikan pada tentera-tentera Nabi ni. Mereka dapat menikmati ikan paus. Nanti kita akan bincang. Ada 3 lagi peristiwa dalam operasi ni sebelum berlaku perang Bani Al-Mustaliq. Okay. Baik, insya-Allah saya serahkan kepada Bonda N. Silakan Bonda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baru start dendam 6-16. Okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah ansar kita berjalan lancar. Moga menambah ilmu pengetahuan tentang cerita perang Rasulullah ini. Hari ini kita telah didahkan sampai 30, 31, 33, tempat 35 perang. Alhamdulillah. Banyak yang kita tahu tentang perang Rasulullah. Moga menjadi pengajaran kepada semua, kepada kita semua dan sebagai seorang mukmin. Moga jemaah semua berpuas hati dengan penjelasan Ustaz hari ini. Kita tangguhkan pengajian kita petang ini. Ustaz, saya mohon untuk buat bahan pada kuliah malam ni, Ustaz. Boleh. Okey, pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan kuliah berkitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 kita ada tahfiz Al-Quran bersama Ustazah Humaira bin Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan kuliah Fadhu Ain. Itu saja untuk hari ini. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada JNI, terima kasih kepada semua jemaah. Akhir kata kami mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Okey, jap. Sebelum tu saya tahu ada Puan Farah, apa tu soalan tempat yang perlu menziarahi dekat Madinah. Maksudnya apa? Lokasi-lokasi di Madinah lah. Oh, ya. Oh iya ke? Lokasi yang mana? Banyak lokasi kan? Banyak lokasi. Cuma yang kalau tengok yang sekarang ni last ada lokasi yang selalu orang kita pergi, Telaga Izib tu. Telaga Izib. Telaga yang sebelah Masjid Quba tu. Tak tahulah. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah ziarah bawa mutaif. Telaga tu tak sahih. Telaga tu tak sahih. Kalau ada dulu ada viral orang Turki ke apalah, dia pergi terjun dalam perigi tu. Allah. Ada orang kita minum air dia lah apalah. Telaga tu tak sahih. Telaga tu tak sahih. Ada satu lagi telaga namanya Telaga Ghars. Telaga Ghars ni ada beberapa hadis lah cerita, antaranya dia daripada mata air syurga. Tapi hadis tu palsu. Nabi ada minta sahabat Nabi, kata Nabi kalau aku wafat ambil 7 timba air daripada Telaga Ghars. Hadis tu lemah. Tapi daripada telaga tu, Telaga Ghars, dia jauh sikit lah. Tapi Telaga Izib tak ada riwayat. Telaga Izib tu okay, tu selalu saya tengok orang pergi ziarah ramai-ramai kan, nak masuk pun kena bayar 10 rial. Kaya orang kat situ. Kalau 50
orang datang dah berapa rial dia dapat dah. Tu Telaga. bergantung pada mutawif Ustaz. Setengah mutawif tak bawa pun. Kan? Itulah. Dia bawa tempat-tempat biasa je. Dia tak Orang bawa. Agak tu itu kita kena mohon kot. Kita kena minta kot. Ya betul. Yang itu Kan? orang pergi. Macam Taif semua tu kan kita kena ada mohon asing pula. Bayar asing pula kan. Itu Tapi bayar Ustaz yang terakhir Ustaz sebut tu mak saya baru balik dia pergi. pergi kan. Pergi. Dia bayar Ada kawan-kawan pun dah pergi Telaga tu. Betul. Memang itulah kalau pergi tu pergi je lah, jalan-jalan je lah. Tengok lah. Ustaz jangan kata tidak. Orang tanya. Kita tahulah benda tu ada. Belum sampai Tapi lah. kenapa? Benda dah Tapi pergi tak kenapa sampai. mutawif bagi ni Ustaz dia macam cakap ambil lah air telaga ni suruh minum lah. Diorang pun jemaah pun ada lah bawa balik kan. Itulah silapnya mutawif kena update lah. Kena update sentiasa. Ilmu ni kena update lah. Kadang mutawif ni sebab dia dah bekerja. Jadi dia mungkinlah tak input lah ilmunya tu. Ilmu tak bertambah lah kan. Jadi nampak ada pergi tanya orang ni kena ada apa-apa, orang tu cerita je. Dia pun tak semak betul ke tidak dan sebagainya lah. Itu andaian saya. Macam mana? Macam Ustaz dekat yang Masjid Quba tu kan, yang ada satu telaga tu, dia kata macam Rasulullah ada ludah dekat situ dulu, dia cerita. Lepas tu dia cakap air tu mengalir untuk ladang kurma tu sampai sekarang. Betul ke Ustaz? Ada tak betul. Tak salah. Sebab dia kata kat situ lah mula-mula Rasulullah datang, Rasulullah solat dekat situ. Itulah Telaga Izik tu. Itu nama Telaga Izik. Okey. Okey, baik. InsyaAllah. Tak apalah. Pengetahuan Ustaz. Pengetahuan. Terima kasih Ustaz. Kalau kita tak tahu, kita pun sama lah juga ambil air tu kan. Ya Allah. Lah kalau pergi Madinah tu pergi je tengok kan. Tak perlulah kadang nak ambil berkat ke apa. Nak ambil berkat Madinah ni, makanlah buah kurma yang tumbuh kat Kalau nak dapat berkat Mekah, minum air Zam-Zam. Lain daripada tu tak payah. Kita tak cukup ilmu takut salah pula Ustaz kan kita rasa lain pula kita pergi buat benda-benda yang tidak dibuat kan. Jadi yang lain tu tak payah ikut lah. Takut salah. Ikut tu saja. Makan buah kurma kat Madinah tu yang tumbuh kat Madinah, minum air Zam-Zam. Tu berkat lah tu insyaAllah. Alhamdulillah. Kita tasbih kafarah subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.